dapatlah berbanding dengan wanita untuk gastric cancer ni. Dan diet ni dia main peranan yang sangat penting, terutamanya pengambilan diet yang smoke, iaitu yang jenis bakar ataupun yang jenis salted, yang jenis berat yang masin, ataupun pickle food. Pickle food ni dia makanan jenis jeruk, ataupun jenis pengambilan diet yang makanan yang low in fruit ataupun vegetable, yang tak suka makan buah, yang tak suka ambil buah ataupun sayur-sayuran, boleh adalah meningkatkan risiko untuk gastric cancer. Okey. Yang lain adalah boleh juga, faktor ni juga boleh berkaitan dengan related to the gastric cancer ni, contohnya macam chronic inflammation of the stomach, ataupun bakteria, contohnya infection daripada H. pylori ataupun Helicobacter pylori, dan juga smoking, ataupun ada patient tu ada masalah gastric ulcer, ataupun pernah juga sebelum ni pernah buat pembedahan subtotal gastrectomy, dan juga genetik juga main peranan yang sangat penting juga. Okey, kalau kita tahu kalau prognosis dia dikatakan poor, okey, biasanya dikatakan macam itulah. Okey, sebabnya biasanya bila dapat detect ataupun dapat diagnose disease ni, biasanya adalah bila yang lewat, di tahap akhir baru dapat tahu. Sebabnya kalau pada awal tu biasanya patient ni asymptomatic, tak ada simptom. Ataupun kalau yang sikit-sikit tu, kalau sikit-sikit mungkin patient tak tahu pun yang itu adalah tanda-tanda awal gastric cancer, yang patient ada masalah cancer. Okay. Biasanya adenocarcinoma ni dia adalah type of cancer that originates in glandular tissue lah, yang berlaku pada glandular tissue. Okey. Lepas tu nya, yang adenocarcinoma ni dia boleh efek atau beri kesan juga pada organ-organ yang lain, iaitu terutamanya yang ada epithelial tissue, yang ada epithelial tissue. Maksudnya bukan pada stomach sajalah. Mana-mana kawasan yang epithelial tissue ni ada, boleh berlaku adenocarcinoma. Jadinya kalau untuk yang adenocarcinoma of the stomach ni, dia boleh berlaku pada sel yang terbentuk dalam innermost layer of the stomach, yang kita katakan sebagai mucosa. Nanti kita tengok mana kawasan mucosa dalam stomach kita tu. Okey, ini adalah layer of the stomach wall. Kalau kita tengok sini ini adalah kawasan mucosa, innermost layer. Kawasan yang di sini. Ini gambar stomach kita. Kalau kita tengok. Okey, Okey, ini from view lah, gambaran di hadapan lah. Apabila kalau di cut tu, kita nampak lah contoh carcinoma tu dalam stomach patient. Okay, dia ada beberapa jenis type of gastric cancer. Okay, contohnya macam lymphoma, ataupun gastrointestinal stromal tumor, ataupun dipanggil GIST, ataupun carcinoid tumor. Okay. Dan dia juga ada beberapa stage. Contohnya stage 1 ataupun stage 2, ni stage 3 dan juga stage 4. Biasa stage 4 ni kita kata dah tahap yang akhir lah. Biasanya bila dapat detect, benda ni dah metastasis ke organ yang lain, ataupun kita kata juga sebagai advanced cancer. Ini kalau tahap macam ni memang kita katakan sebagai poor prognosis. Ini adalah contoh yang tadi lah, type of gastric cancer tadi tu. Kita dapat lihat gambar kat sini. Pelayan gastrointestinal stromal tumor ni. Macam mana pembesaran dia dah, tumor tu dalam stomach patient. Okey, ini kita boleh tengok sini stage dia. Yang ni mungkin masa ni, yang ni mucosa. Kita dapat sini kelas stage 1 macam mana, stage 2, stage 3 dan stage 4. Okey, etiologi ataupun causes dia adalah, ini adalah berlaku apabila berlakunya mutation ataupun mutasi pada sel DNA. Okey, mutation ni akan menyebabkan sel tu, dia pembesaran sel ataupun pembesaran sel tu dia berlaku dengan cepat dan juga abnormal. Dia akan menyebabkan yang normal sel tu akan mati. Lepas tu kalau untuk gastro esophageal junction yang cancer, dia ada kaitan juga dengan GERD. GERD ni adalah gastrointestinal reflux disease. GERD ni adalah keadaan di mana berlakunya frequent backflow of stomach acid into the esophagus. Mungkin saya tak tahu, mungkin ada yang pernah lalui benda ni. Saya pernah juga lalui, terutamanya masa pregnant tu, jadi hormon bila
perubahan hormon tak stabil. Jadi macam selalu sedawa, dan apabila makan tu kadang makanan yang kandungan stomach acid dalam perut tu dia akan naik sampai esophagus kita, kadang kita rasa sampai dalam tekak ni, rasa macam tak selesa, rasa macam panas, macam rasa pedih, rasa macam pedas macam tu. Mungkin adalah, saya tak tahu orang lain, tapi saya pernah rasalah macam mana yang gastrointestinal reflux disease ni, macam mana rasa dia tu. Okey. Dia juga ada kaitan juga dengan strong correlation between diet yang small ataupun yang sebut tadi lah, macam yang salted foods tu, sangat berkaitan, sangat tinggi lah resiko dia. Dan juga diet yang high in nitric rich foods. Contohnya makanan yang diproses ataupun yang diawet, daging yang diawet, ataupun sama macam tadi yang salted, pickled ataupun smoked food, yang dijeruk, yang diperak, yang masing tu. Okay. Lepas tu yang lain faktor ada lifestyle, iaitu yang smoking dan juga obesity pun main peranan juga. Yang risk factor ni dia berkaitan dengan tadi yang physiologi tu. Okay, yang risk factor ni contohnya yang sama saya sebut tadi. Contohnya a diet high in salty and smoked foods. Lepas tu a diet low in fruits and vegetables. Lepas tu family history pun main peranan penting juga. Lepas tu infection pylori ataupun Helicobacter pylori, ataupun keadaan yang long term stomach inflammation ataupun pernicious anemia. Sini ada dia apa maksud pernicious anemia ni. Lepas tu yang smoking ataupun yang ada pernah berlaku stomach polyps pun boleh jadi risk factor juga. Lepas tu biasanya lelaki. Okay. Lepas tu yang senior citizen ni biasanya yang selepas umur 50 tahun, dan kalau yang 60-80 tahun pun boleh juga risiko tinggi untuk berlaku juga cancer ni. Ini dah saya letak gambar sahajalah kalau you nak tengok lah gambaran ringkas untuk yang stomach cancer risk factor ni. Sama macam saya explain tadi tu. Okey, yang untuk patofisiologi dia, okey, most gastric cancer ni adalah jenis adenocarcinoma dan boleh berlaku kat mana-mana portion of the stomach. Okey, maksudnya dia tumor ni dia infiltrate the surrounding mucosa. Lepas tu dia akan penetrate. Maksudnya penetrate ni maksudkan dia menembusi the wall of the stomach dan boleh merebak ataupun merosakkan struktur dan organ yang lain juga. Okey, biasanya yang boleh ke organ yang lain terlibat adalah seperti liver, pancreas, esophagus dan duodenum. Dia boleh menyebabkan kesan pada yang organ ni juga. Lepas tu ni boleh merebak melalui lymph node juga. Okay? Okey, ini adalah gambaran ataupun catat ahli yang patofisiologi tadi lah. Okey, untuk clinical manifestation dia adalah biasanya dia simptom dia adalah similar dengan patient yang peptic ulcer disease. Okey, patient akan rasa fatigue, feeling bloated after eating, lepas makan tu rasa perut tu rasa kembung, rasa penat dan sangat tak selesa. Dan juga yang ini adalah makan sikit je. Mungkin makan 2-3 sudu pun perut dah rasa kembung, dah rasa tak selesa, rasa penuh dah sangat dengan makanan. Ataupun severe ataupun persistent heartburn, ataupun rasa macam makanan betul makan tu rasa macam makanan tu tak hadam dengan makanan betul. Ataupun unexplained, selalu rasa nausea, tak tahu kenapa. Okey, ataupun abdominal pain just above the umbilicus, lepas tu persistent vomiting, lepas tu penurunan berat badan yang mendadak yang tak tahu punca, hilang ataupun kurangnya selera makan. Itu adalah clinical manifestation dia. Okey, ini contoh gambaran ringkas juga saya letak. Okey, yang untuk assessment dengan diagnostic finding ni, okey, kadang-kadang kalau yang untuk physical examination ni, dia biasanya not helpful lah in detecting the cancer lah. Gastric tumors tak boleh nak rasa kalau pada peringkat awal tu. Okay, kalau yang advanced gastric cancer ni, mungkin boleh rasa lah. Bila kalau pada cancer tu, tumor tu besar. Okey, lepas tu ascites dengan hepatomegaly ni juga, iaitu pembesararan pada liver pun boleh juga berlaku. Terutamanya bila kanser ni dah merebak pada organ-organ yang lain, terutamanya pada liver. Okey, yang lain ni, yang kini contohnya macam OGDS, iaitu upper endoscopy, yang seperti yang saya dah explain sebelum ni. Saya dah explain lah ini adalah yang macam skop yang dimasukkan, ikut mulut bukan ikut yang anus ataupun rectum Ingat OGDS, iaitu esophagus gastroduodenoscopy, iaitu dia adalah jenis upper endoscopy. Okey.
Ada juga yang assessment lain ataupun investigation lain seperti barium ataupun acid examination ataupun endoscopic ultrasound. Okay. Ada juga jenis CT scan ataupun MRI, semua untuk tengok sebarang abnormalan ataupun tumor ataupun sebarang cancer patient tu. Dan juga boleh juga diambil masa yang buat test contoh macam OGDS ke, boleh juga dia ambil masa dia scope tu, boleh juga sampel tisu tu diambil dan dihantar ke makmal untuk tahu apa ni jenis sel tu ataupun jenis yang kanser ataupun tisu tu. Okay. Okey, ini sama juga untuk gambaran ringkas prosedur-prosedur ataupun asesmen yang dilakukanlah untuk detect stomach cancer ataupun gastric cancer. So, ini adalah contoh yang saya kata OGDS tu. Okay, dia masukkan scoop tu, okay, dia akan melalui mulut, oral, lepas tu esophagus, lepas tu dia akan tengok dalam stomach patient tu. Dia akan tengok kat monitor sini. Ya? Okay, kalau untuk complications dia adalah gastrointestinal, maksudnya boleh berlaku gastric perforation dan juga small bowel obstruction juga. Untuk yang medical management tu, okey, untuk bahagian surgery tu, okey, kalau misalnya peringkat awal tu, kalau misalnya boleh buang tumor tu, kalau kecil, kalau contohnya dia boleh buang, dia akan buang melalui prosedur endoskopi. Ya, yang sudah gambar tadi tu. Masa prosedur tu dia boleh masukkan sebab lepas tu kalau dia boleh buang, dia boleh buat keluarkan tumor tu, dia akan cuba buat keluar lah tumor tu. Ya? Okey. Lepas tu yang kedua tu adalah subtotal gastrectomy. Yang ini adalah contohnya kalau misalnya pembedahan tu kena buat separuh contohnya daripada yang stomach tu. During subtotal gastrectomy, the surgeon, doktor pakar akan remove only the portion of the stomach yang terkesan akibat kanser tu. Ini subtotal gastrectomy. Okay. Ada juga yang removing the entire stomach. Kalau yang ini adalah the total gastrectomy. Maksudnya kalau yang total gastrectomy dia melibatkan removing the entire. Maksudnya keseluruhan stomach tu akan dibuang, termasuklah some surrounding tissue yang terkesan akibat kanser ni. Jadinya kalau berlaku total gastrectomy ni, maksudnya esophagus tu dia akan connect ataupun bersambung terus dengan small intestine. Dan ada gambar saya tunjuk lepas ni. Okey, ini ada juga kalau removing lymph nodes untuk tengok kanser tu. Okey. Kalau untuk yang surgery ni dia boleh membantu juga untuk relief sign and symptom. Tapi dalam kes yang advanced stomach cancer ni, sebenarnya surgery ni dia tak boleh nak dia akan cure advanced stomach cancer pun. Tapi dia boleh memberi keselesaan kepada pesakit. Terutama kalau patient yang poor prognosis tu, untuk biasa kalau poor prognosis tu untuk macam cure untuk apa ni nak kita nak raut sepenuhnya ataupun nak hilangkan yang kanser tu memang susah lah. Tapi kita yang penting sekali adalah kita target untuk supaya patient boleh rasa selesa bila sampai ke macam sebelum dia meninggal tu, patient boleh rasa selesa lah sebelum dia hembuskan nafas terakhir dia, lebih kurang macam tu lah. Atau kita panggil palliative care, lebih kurang macam tu. Okey, ini medical management. Kalau kita tengok, ini adalah Bill Walk 1. Bill Walk 1 ni adalah partial gastrectomy. Dia adalah anastomosis. Anastomosis ni macam sambungan tu duodenum. Okay, Bill Walk 1 dia adalah gastroduodenostomy. Kalau kita tengok kat sini, top half of the stomach ni dia akan bersambungan dengan duodenum. Ini kita panggil gastroduodenostomy ataupun Bill Walk 1. Kadang-kadang ada juga dalam soalan MCQ benda-benda macam ni. Dalam yang necklace pun ada juga tanya Bill Walk 1 tu apa dia. Ada juga. Ya? Bill Walk 1. Yang ini adalah Bill Walk 2. Bill Walk 2 ni dia adalah top half of stomach ni. Dia bersambung dengan to the small bowel. Jadi yang Bill Walk 1. Maksudnya gastroduodenostomy. Maksudnya partial gastrectomy ni dia bersambungan dengan pada atas tadi ni dia bersambung dengan duodenum. Kalau ini dia bersambung dengan duodenostomy. Okey, yang ini total. Okey, total gastrectomy. Kalau total gastrectomy ni maksudnya memang stomach patient tu paksa dibuang keseluruhan. Kita tengok kat sini. Okey, total resection of cancerous stomach. Kita paksa dibuang semua. Jadinya esophagus ni dia akan bersambung terus dengan jejunum. Tengok kat sini.
Ini nampak ni tumor dalam stomach patient. Dia akan bersambungan macam ni. Dia panggil RON XY, iaitu esophageal jejunal stomy. Okey. Seterusnya ada juga rawatan lain, itu radiation therapy. Radioterapi yang you all biasa kadang hantar patient kan dalam ward, antara radioterapi lah, kemoterapi lah kan. Okey, dia ada juga combine dengan radiation terapi ni juga combine dengan kemoterapi. Dia adalah tujuan untuk mengecilkan tumor tu dan juga membunuh any cancer cell. Kadang-kadang bila semasa prosedur ni patient mungkin rasa loya, rasa muntah, tak boleh nak makan, rasa panas. Kalau siapa yang pernah pergi ward onco tu, dia kalau biasa bercakap dengan patient, mesti akan cakap benda yang macam tu lah. Akan compare ataupun adu benda-benda macam tu. Okey, kadang patient memang memerlukan rescue ataupun potential feeding lah, sebab tujuan dia adalah untuk cukupkan kalori patient dan juga nutrien. Ni panjang dah untuk yang ni. Okey, selain pada itu untuk pre-operative management juga kita kena correction of nutritional deficit, treatment of anemia. Lepas tu kalau patient yang anemia tu mungkin kena replacement blood dulu. Okey, yang untuk medication tu contohnya macam kemoterapi, antiemetik untuk patient yang rasa nausea ataupun yang vomiting, rasa loya. Lepas tu kalau patient yang memang sakit, kita tahu kanser ni memang sakit, jadi kadang-kadang yang perlukan opiate analgesic, terutamanya macam morfin lah. Biasa morfin lah yang digunakan. Dan juga untuk infection tu ada juga di-cover dengan antibiotik juga. Okey, yang ini adalah complication yang berkaitan dengan gastric surgery. Okey, ada dumping syndrome. Dumping syndrome pun common juga dalam gastric surgery ni, iaitu berlaku apabila partial gastrectomy ataupun gastric surgery ataupun berlakunya vagotomy. Vagotomy ni nanti ada gambar. Kalau you all nampak tengok balik, dia akan menyebabkan including weakness, lepas tu abdominal discomfort, lepas tu sometimes rasa macam abdominal rapid bowel evacuation, the action of entire the bowels. Lepas tu dia berlaku after meals. Lepas makan tu berlaku terutamanya pada patient yang menjalani gastric surgery. Dia akan menyebabkan juga causing decrease in circulating blood volume dan juga menyebabkan increase intestinal peristalsis dan motility yang dumping syndrome ni. Sebab bayangkanlah kalau macam yang stomach asal tu dah berubah bentuk, dia tak sama dah macam yang asal tu. Kalau biasa kalau kita bentuk stomach kita full, tapi kalau yang berlaku pembedahan tu mungkin kemungkinan kena buang separuh ataupun kena buang semua yang stomach tu. Dia akan menyebabkan dumping syndrome ni. Ni kita tengok complication yang berkaitan dengan gastric surgery. Ni ada contoh yang dumping syndrome. Biasanya dia akan berlaku contoh dalam 15 hingga 30 minit lepas makan. Lepas tu epigastric rasa fullness, lepas tu tachycardia, lepas tu rasa letih, dizziness ataupun vertigo. Yang ini adalah vagotomy. Vagotomy ni adalah apabila section of the vagus nerve. Dia menyebabkan nerve pada vagus tu, tujuan dia adalah untuk reduce the maximum acid output. Dekat sini ni, akan tengok kat sini. Dia akan cut kat sini. Okey, yang complication ni, biasanya kalau yang soalan, kalau untuk soalan ADMIQ tu, biasanya tak minta student untuk explain lah. Contohnya dysphagia dengan gastric retention ni apa dia? Biasanya kalau dalam soalan, dia akan minta state sahaja. Contohnya kalau soalan ADMIQ yang 10 soalan tu, kita ada pecahan. Contoh soalan 1 tu ada 1A dan 1B. Kalau 1A tu contohnya state, contohnya kalau untuk 2 markah tu, dia akan minta 4 contohnya. Kalau yang bahagian soalan B tu, bahagian 1A tu dia akan state, yang B tu biasa dia akan minta untuk explain nursing management ataupun nursing intervention biasanya. Jadi kalau complication, biasa kalau dia minta complication, dia tak ada minta you explain lah. Biasanya dia akan tanya complication yang untuk gastric cancer apa dia, ataupun gastric surgery ni apa dia. Biasa you just mention dysphagia ataupun gastric retention ataupun by reflux sahaja. Kalau minta 2 sahaja state tu, maksudnya kalau 2 sahaja untuk 2 markah lah maksudnya. Kalau dia minta 4, kalau 2 markah, maksudnya kalau 4 dia minta 4, kalau 2 markah, maksudnya 1 point tu adalah untuk setengah markah. Yang macam yang nursing management ni pre-operative care ni, yang pertama adalah untuk reducing anxiety,
Yang ini kita akan untuk mengurangkan kegelisahan pasien, anxiety pasien. Lepas tu kita akan minta pasien untuk express dia punya rasa ketakutan dia. Lepas tu sebabnya dengan prognosis dia, dengan keadaan dia, bila dapat tahu tentang yang dia ada masalah gastric cancer. Lepas tu kita akan menggalakkan, encourage family juga untuk terlibat sekali untuk support pasien juga. Lepas tu kita sebagai nurse kena explain, kena bagi tahu prosedur dan terangkan tujuan sekali dan rawatan yang kita hendak berikan kepada pasien supaya pasien tahu. Untuk dalam bantu pasien untuk mengurangkan keresahan ataupun kegelisahan pada pasien. Okey, kalau misalnya perlu boleh juga refer pada spiritual advisor ataupun counselling untuk support pasien. Ini bergantung pada keinginan ataupun keperluan pesakit. Ini untuk yang pre-operative care tu. Okay, kalau untuk yang dari segi promoting optimal nutrition tu, biasa kita akan galakkan pasien untuk eat small, makan sedikit tapi kekerapan tu banyaklah. Untuk gantikan balik sebabnya lepas tu suplemen yang high in calories juga perlu sebab ini penting, contoh dari segi macam vitamin A, vitamin C dan air juga penting untuk dalam perbaikan tisu. Lepas tu ada juga kalau misalnya perlu parenteral nutrition, kalau perlu maksudnya kita kena bagilah. Tapi ini prescribe semua daripada doktor lah yang parenteral nutrition ni. Daripada doktor cuma kita dah ikut yang doktor prescribe tu. Bergantung pada keperluan pesakit. Contohnya kalau misalnya total gastrectomy ni, kalau misalnya patient terpaksa ataupun perlu menjalani total gastrectomy, maksudnya parenteral vitamin B12 ni memang sangat penting. Kita tahu because dietary vitamin B12 ini absorb in the stomach. Jadi kalau misalnya dah stomach patient tu kena buang, jadinya suplemen untuk dietary vitamin B12 ni sangat penting lah. Sebabnya dah tak ada vitamin tak boleh diserap dalam stomach tu. Sebab stomach tu dah dibuang. Okey, selain itu juga kita sebagai nurse kena monitor IV terapi, lepas tu ni nutritional status dia, lepas tu kena record intake output dia, daily weight dia, lepas tu kena assess juga jika ada sign of symptom dehydration. Contohnya macam rasa dahaga, member kulit yang kering, lepas tu poor skin juga, tachycardia ataupun decrease urine output. Ini adalah contoh dia lah. Okay? Ataupun anti-emetic lah kalau pasien yang loyal dan muntah. Boleh juga ni. Okey, seterusnya untuk yang relieving pain ni, contohnya sebagai nurse kita boleh administer analgesia. Jadi kita administer bukan kita prescribe yang prescribe adalah doktor, kita just administer berdasarkan yang doktor prescribe. Lepas tu kalau pasien ada contohnya infusion morphine ke, kita kena pastikanlah kita kena administer analgesia juga. Okey, sebabnya kalau pasien yang kanser kita tahu memang akan mengalami severe pain. Jadi lepas tu sebagai nurse juga kita kena untuk duration, tahap sakitan pasien macam mana. Kalau kita ingat lagi kalau yang high assessment tu kita adakan yang skala ataupun score pain tu. Itu pun boleh digunakan juga untuk tahu tahap kesakitan pasien. Kalau kita nak tahu juga keberkesanan analgesik ataupun painkiller yang kita bagi pada pasien tu berkesan ke tak. Kalau pasien masih komplain sakit, kita kena bagi tahu doktor. Mungkin doktor akan discuss balik dan bincang balik untuk bagi analgesik yang sesuai dengan keadaan pasien lah. Sebab kita tahu kalau pasien kalau yang sakit ni, pasien memang akan rasa sangat-sangat tak selesa dan rasa gelisah. Okey. Lepas tu boleh juga dari segi macam position pasien pun boleh jugalah bergantung pada keadaan pasien. Lepas tu kita mungkin boleh buatkan relaxation ataupun exercise. Ini bergantung pada kehendak ataupun apa mengikut aduan daripada pesakit. Ya? Ini yang selain pada pharmacologic methods lah untuk pain relief ni. Okey. Okay, seterusnya adalah yang dari segi providing psychosocial support. Ini adalah kita sebagai nurse, kita bantu pasien untuk express dia punya rasa ketakutan dia, rasa kegelisahan dia, rasa takut dia. Lepas tu macam brief about the diagnosis, macam kita macam bagi pengharapan ataupun macam support pasien lah. Okay. Lepas tu penting juga untuk kita sebagai nurse jawab segala persoalan dan juga pertanyaan daripada pasien juga. Ini pun membantu juga. Ini sama juga dari segi providing psychosocial support ni, ahli keluarga, family member sangat-sangat main peranan untuk emotional support. Okay. Lepas tu kita, kalau kita boleh, sebagai juga kita boleh kena pasti juga mood swing. Kita tahu bila pasien yang
dapat tahu dia ada diagnosis dengan basic cancer ni, ataupun dengan cancer pun apa ni, memang pasien dah rasa macam dah tak ada harapan contohnya kan. Jadi ni ahli keluarga pun kena tahu juga memang akan berlaku perubahan mood pada pasien dan macam mana kita nak respon lah pada keadaan pada mood pasien tu. Okay, lepas tu nya boleh juga guna servis ataupun psychiatric clinical nurse specialist ataupun kata macam apa ni, counselling untuk bantu pasien lah. Ini jika perlulah bergantung pada keperluan dan kehendak pesakit. Okey, lepas tu sebagai nurse kita kena tunjukkan rasa empati kita. Lepas tu kalau pasien nak macam nak bercerita, kita macam luangkan sikit masa untuk dengar apa yang pasien rasa, apa yang dia ketakutan yang dia alami tu, semua tu akan membantulah kan, membantu pasien untuk macam tingkatkan balik confidence level dia tu. Okay, seterusnya adalah dari segi promoting home care and community based care. Ini teaching patient self care untuk pre-operative care juga. Ini self care activities, ini bergantung pada keadaan patient lah. Bergantung pada keadaan patient, treatment patient, rawatan patient. Okey, lepas tu ni patient dengan family juga kita akan beri information tentang dari segi diet dan nutrition. Lepas tu treatment regimes. Tetapi kalau kes-kes macam ni, dari segi diet dengan nutrition ni, biasa bukannya kita saja dengan doktor lah. Biasa kita akan melibatkan juga dietitian ataupun pegawai pemakanan. Nampak di sini, konsultan juga dietitian. Jadi bila dietitian advice macam ni, sarankan macam ni, kita sebagai nurse, kita tahu. Jadi kita boleh macam pantau ataupun observe, tengoklah dari segi yang patient boleh ikut ke tak ikut lah asal daripada pegawai pemakanan ni. Okey, macam sebut tadi ada pasien yang tak boleh, memang tak boleh nak ambil makanan ataupun minuman secara oral. Mungkin pasien memerlukan enteral ataupun parenteral nutrition. Contohnya ada yang macam kes yang CA yang pernah yang saya tengok tu, memang pasien tu dah metastasis, memang dalam abdomen dia memang tuan dia kurus sahaja. Memang tinggal kulit dengan tulang kita kata ibarat. Tapi perut pasien memang besar sebabnya yang kanser tu dah merebak semua dalam bladder, dalam stomach pasien, tak usus, semua dah penuh dah dengan kanser tu. Jadi ni pasien memang tak perlu nak ambil air ataupun makanan tu. Jadi memang memerlukan yang PPN ataupun yang TPN tu. Balik air dalam bahasa tunjuk tu. Total parenteral nutrition ataupun partial parenteral nutrition. Okay. Yang ini juga sama juga kalau pasien macam ada kena jalani kemoterapi ataupun radiation terapi. Ini pun sama juga kena explain pada pasien dengan family tu. Segi contohnya berapa lama masa rawatan tu akan diambil, lepas tu apa yang side effect dia, complication dia bila ambil, apa yang akan berlaku. Okey, pasien akan rasa nausea. Yang ini common yang kalau pasien yang kemoterapi ataupun radioterapi ni biasa dapat common yang ini. Ada dia nausea, vomiting, pasien pun akan anorexia, memang tak ada nak makan, lepas tu rasa letih, lepas tu rasa panas, ada juga complain dari pasien. Yang ini pun kalau yang psychological counselling ni kalau perlu juga lah kalau untuk membantu pesakit. Okey, yang ini ada dari segi continuing care. Continuing care ni sama juga. Ini ada segi macam family member tahu kalau misalnya kalau contohnya kalau pasien tu kena ada rescue ataupun gastrostomy acute feeding contohnya. Jadi family member ataupun pasien kena tahulah prosedur ni, skill ni ataupun teknik ni lah supaya dia boleh lakukan teknik ni ataupun skill ni di rumah dengan teknik yang betul. Lepas tu ni kena ajar pasien dengan keluarga juga macam mana nak rekod daily intake, output dan juga berat. Lepas tu macam mana untuk explore strategi untuk manage pain, nausea, vomiting ataupun ada symptom lah. Lepas tu ni kita kena bagi tahu juga pada pasien dengan keluarga macam mana nak recognize, report sign and symptom, ada pada complication dia. Kita bagi tahu juga contohnya kalau misalnya ada bleeding ke, obstruction ke, perforation ke, maksudnya kita memang tahu lah pada pasien sebabnya tujuannya adalah untuk supaya pasien dapat rawatan dengan yang segera atau pergi hospital dengan segera. Contohnya macam ni. The patient and family need to know about the care that will be needed during and after treatment. Yang ini kalau yang apa ni kita ajar deep breathing exercise ni, yang ini satu pre dengan post pun penting kan? Untuk support. Terutama kalau patient yang buat surgery kan. Ini penting untuk support supaya untuk bantu terutamanya masa pasien nak bantu ataupun bersih. Supaya untuk bantu supaya rasa kurang kesakitan lah atau beri ketentaan kepada pesakit. Yang ini sebelum pembedahan pun kita kena ajar daripada pesakit supaya lepas pembedahan tu pasien dah boleh perform ataupun apply teknik ni.
Okey, yang seterusnya, yang ini saya just share sahaja beberapa nursing diagnosis yang boleh dikaitkan dengan pre-operative care lah, ya. Anxiety, imbalance nutrition dan body requirements, lepas pain, lepas tu anticipatory grieving, pengharapan, lepas tu deficit knowledge. Okey, dan untuk post-operative care, okey, pertama sekali dari segi reducing anxiety juga. Saya rasa yang ini sama juga macam yang pre-operative care juga. Dari segi kita suruh patient luahkan rasa ketakutan dia, rasa kegelisahan dia, berkaitan dengan surgery yang dia telah jalani, implication dia. Kita galakkan patient untuk express feeling dia. Okey. Lepas tu kita kena support dan beri further explanation, terangkan kepada pesakit. Okey, ini sama juga kalau kita tengok dari segi pre and post pun kita tengok memang pain ni tetap ada, relief pain sama macam yang pre tadi dari segi analgesic. Lepas tu kita tengok assess balik adakah effectiveness of analgesic tu berkesan ataupun tak, maksud dari segi position, keadaan situasi macam mana, kalau patient rasa dalam keadaan hold position ke. Lepas tu biasanya patient akan ada rest tube lah biasanya dah untuk prevent distension ataupun untuk retardated pain and damage to the suture line lah, ya. Patient akan ada suture line kat abdomen tu. Okey, yang ini pun sama juga, pneumonia the amount of NG drainage ni after a total biasanya is semua lah. Biasanya pengeluarannya NG tube tu biasanya sedikit sahajalah selepas op tu, pembedahan tu. Yang ini sama juga untuk tingkatkan pengetahuan patient, increase knowledge patient dari segi explain routine pre-operative dengan post-operative activity. Lepas tu explain pada patient after surgery, especially if the patient had emergency surgery lah, kena beritahu keadaan dia macam mana pada patient dan juga rescue. Okey. Lepas tu dari segi regimen antara intake ni sama juga. Kalau patient after surgery tu, peripheral nutrition maybe continue to meet untuk cukupkan keperluan kalori dan juga nutrien pesakit. Okay, after the return of bowel sound and remove of the NG tube, okay, biasanya kita akan barulah pesakit dibenarkan untuk ambil fluid dulu. Dapat yang sedikit, tengok patient boleh tolerate ataupun tak. Lepas ni barulah diteruskan ataupun dengan makanan yang sedikit dahulu. Maksudnya bukan terus makan lah, kita try dengan cecair, dengan fluid dulu. Lepas tu barulah kalau patient boleh tolerate, barulah kita ambil dengan sedikit-sedikit demi sedikit makanan dahulu. Okay, lepas tu barulah kita akan add food gradually lah. Maksudnya sedikit demi sedikit sampai patient able to eat 6 small meals lah per day dengan drink 100 ml of fluid between meals. Ya. Lepas tu untuk teaching dietary self management ni, maksudnya kita nak to delay stomach entirely ni, maksudnya patient mungkin should assume a low howless position during meal time. Maksudnya dalam keadaan howless position during meal time. Lepas tu and after the meal time, after the meal tu, the patient should lie down for 20 ataupun 30 minutes. Ini untuk delay stomach entirely lah. Okay. Lepas tu untuk antispasmodic ni as prescribed lah. Lepas tu fluid intake with meal is discouraged juga. Maksudnya kalau fluid intake dia tak galakkan macam makan minum macam tu. Okay. Biasanya selepas sejam tu, lepas tu baru dia ambil air lah. Ini bergantung pada keadaan pesakit juga. Lepas tu patient mungkin tak nak ambil makanan yang banyak, jadi ambil sedikit-sedikit tapi kerapan tu. Okay. Dan juga supplement juga penting untuk menggantikan keperluan pesakit. Okay. Ini juga the nurse also give instruction regarding enteral or parenteral supplement if it is needed. Okay. Perlu macam kalau rice chip ke ataupun parenteral nutrition kalau perlu ke, kena explain lah pada patient juga. Okey, yang ni untuk monitoring and managing potential complication ni maksudnya sebagainya kena assess juga yang nasogastric tube drainage tu, yang tengok amount dia yang keluar tu. Lepas tu kemungkinan kalau yang mula-mula tu mungkin ada some blood drainage tu untuk for the first 12 hours tu lah. Mungkin ada blood sedikit untuk yang 12 hours dalam 12 jam pertama tu. Okey, tapi kalau excessive, kalau terlalu banyak sangat excessive bleeding tu, kena report pada doktor. Okey, ni juga kita kena assess juga ada emergency for bleeding juga. Lepas tu kita kena tengok juga, kena beritahu juga kalau misalnya patient yang mengalami bleeding yang excessive bleeding tu, kemungkinan doktor akan
arahkan untuk administration of blood dengan blood product lah. Maksudnya blood transfusion dekat sini. Ya? Okay. Ini maksud kita kena tenangkan patient dan juga relatif lah bila keadaan macam ni berlaku. Ya? Kita bagi tahu pada patient, kena explain pada patient dan relatif kan. Okay, seterusnya adalah teaching patient self-care. Okay, yang ini adalah assessment of the patient, physical dan psychological. Okay, lepas tu kena provide information about nutrition, lepas tu antaranya parenteral nutrition, lepas tu nutrition supplement, pain management. Lepas tu kena, kalau patient yang memerlukan vitamin B12 injection ni, maksudnya patient kena ambil lah. Okay. Lepas tu ni dari segi continuing care ni, maksudnya dari segi planning untuk discharge planning. Lepas tu dari segi follow up dengan pun membantu juga kemudian di patient lepas balik, maksudnya dekat mana patient kena di refer kat klinik kesihatan apa tu hospital yang berdekatan. Okay. Lepas tu home care ni sendiri juga kalau misalnya untuk supervise the implementation of any enteral of PPD. Maksudnya kalau pemberian yang contoh macam nasution feeding tu, maksudnya kita kena ajar pada patient dan juga relatif supaya patient dengan relatif ni tahulah teknik yang betul lah untuk pemberian susu contohnya. Kalau patient ada breast tube. Okay, sebab tak nak sebarang complication berlaku lah related to the feeding. Okay. Ni information about community support group pun sangat penting juga pada patient dengan family juga. Ni sama yang post operative care, maksudnya yang deep breathing exercise ni. Okey, ini penting untuk pre-operative dan juga post-operative care. Okay, ini ada beberapa nasi untuk post-operative care, iaitu the anxiety, acute pain, deficit knowledge dan juga imbalance nutrition dan body requirement. Okay, lepas tu tak ada rujukan. Okay. Ada tanya apa-apa ke untuk yang gastric cancer ni? Nanti boleh tengok balik, boleh baca balik. Okay. Bolehkah saya pergi yang topik untuk seterusnya? Tak ada tanya apa-apa lagi. Boleh tengok balik ya, baca balik. Sekejap. Okey, ini adalah topik yang kedua, iaitu diverticular dengan diverticulitis disease. Okey, nampak kat sini diverticular ataupun diverticulitis. Yang berlaku pada descending colon. Kat sini. Okey, apa itu diverticular dengan diverticulitis disease ni? Okey. Okey, ini adalah objektif dia untuk diverticular dengan diverticulitis disease ni. Okey, ni sebagai pengenalan. Okey, pengenalan. Okey, diverticulum ni dia adalah satellite outpouching, macam dia kantung ataupun pocket pada lining of the bowel. They extend through a defect in the muscle layer. Okay. Iaitu diverticulum may occur boleh berlaku pada mana-mana along the GI tract, gastrointestinal tract. Diverticulitis ni dia adalah multiple diverticular, yang pocket-pocket yang macam yang kantung tu. Okey, tapi tak ada inflammation. Tapi bila berlaku inflammation pada pocket tu, pada kantung tu, okey, dia akan menyebabkan diverticulitis. Dia akan disebabkan oleh makanan ataupun bakteria yang retain. Retain ni macam terkumpul duduk dalam diverticulum tu. Jadi akan menyebabkan infection dan juga inflammation. Okey, akan menyebabkan pengumpulan drainage dan menyebabkan leak to perforation ataupun abscess formation. Untuk yang diverticulum ni sama juga, dia ada perkaitan juga dengan a low intake of dietary fiber, makanan yang rendah fiber. Okey, menyebabkan faktor dia juga. Okey, tapi kalau yang sebenar-benarnya pun unknown, sama juga. Kalau kanser pun sama juga, kalau sebenarnya kanser tu kita unknown, tapi dia ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan berlaku. Sama juga macam diverticulum
bacteria dan diverticulitis ni juga. Okey. Sebabnya most patient dia asymptomatic. Okey. Kadang-kadang bila dah ada complication, contohnya macam kalau abscess, fistula, obstruction ataupun hemorrhage. Kadang-kadang mungkin tak dapat nak kesan dengan awal jugalah. Kadang-kadang tu asymptomatic. Ini kalau kita tengok kat sini gambar, ini adalah healthy colon. Okay, colon yang sihat, kalau kita nampak sini tak ada masalah lah. Okay. Ini yang ada diverticulosis ni. Kenapa? Sebabkan macam pressure. Pressure pada yang structure dalam colon ni. Kenapa akan menyebabkan diverticulum ni? Nampak ni, penetrating. Ni artery pun juga berlaku. Akan jadi macam kantung dalam colon kita. Kalau yang normal tak ada pun bentuk kantung macam tu. Tapi kalau dalam case ini dia akan jadi macam akan tolak macam pressure, tekanan akan menyebabkan kantung ni. Ini kita dapat kat sini kat juga. Boleh juga menyebabkan ruptured artery juga kat sini. Yang ini, yang untuk diverticulitis ni maksudnya dah berlaku inflammation kat sini. Disebabkan oleh bakteria tu. Okay. Ni dari segi yang ni. Okay, ni segi segmen ni. Hadapan, kita nampak kat sini macam mana keadaan kolon tu. Diverticular. Kita nampak kat sini. Dia akan jadi seperti kantung ataupun pocket. Ni yang kalau yang buat scope tu boleh nampak lah macam ni. Yang ni kalau yang boleh yang bakteria ataupun sistem makanan. Kita tahu kalau kolon ni apa yang bahan-bahan kumuh nak keluar kan. Yang ada bakteria. Jadinya boleh masuk ke dalam yang kantung-kantung ni. Pocket. Kita tengok kat sini. Ya. Yeah? Okay, causes dia adalah dia boleh berlaku disebabkan oleh sini develop weight naturally weak vessels in your colon give way under pressure. Maksudnya dia pasti pressure, tekanan. Okay. Lepas tu diverticulitis ni boleh berlaku apabila diverticular tear ataupun koyak menyebabkan resulting inflammation ataupun infection. Okay. Boleh berlaku pada golongan umur 50 tahun dan juga yang mengalami chronic constipation. Okay. Iaitu eat a low fiber diet. Makanan yang low fiber. Kalau kita tengok sini, okay, kalau common cause of constipation, kita tahu kata ada kat sini. Chronic constipation. Okay. Kalau constipation ni, kalau kita bahasa lain adalah sembelit lah, kita kata sembelit. Okay. Apa yang menyebabkan sembelit ataupun constipation ni? Okay, biasanya adalah disebabkan irregular bowel habit. Kadang-kadang kita rasa nak buang air besar, nak pergi ke tandas untuk buang air besar, tapi kadang kita, setengah orang tu dia macam tahan untuk pergi ke tandas. Itu contohnya. Itu salah satu boleh menyebabkan constipation. Ataupun patient ataupun individu yang low fiber diet. Dia macam makanan serat tu dia kurang ambil, tapi kalau yang makanan yang animal fats tu pengambilan dia sangat tinggi. Okey, itu menyebabkan masalah constipate juga. Ataupun low fluid intake boleh menyebabkan juga, sebabnya dia akan mengakibatkan slow peristalsis. Okay. Ataupun patient yang terbaring yang lama, bed rest. Ataupun yang late ataupun regular exercise, yang kurang melakukan exercise ataupun sengaraman pun boleh menyebabkan juga constipation. Okay. Ataupun yang heavy, selalu kerap sangat penggunaan yang laxative tu. Contohnya ubat ataupun ubat ataupun mungkin you all tahu kot macam suppository ataupun enema yang macam air tu. Yang selalu digunakan bila rasa sembelit tu, yang termasuk ikut rectum patient tu, anus patient tu untuk bantu keluarkan najis yang feces yang keras tu. Kadang penggunaan kerap sangat pun tak bagus juga. Ya, tak bagus juga. Okay, yang ini adalah clinical manifestation constipation. Okey, tanda-tanda ataupun clinical manifestation constipation ni adalah heavy lumpy ataupun hard stool. Okay, najis tu keras dan betul. Okey. Lepas tu ni straining. Straining tu adalah meneras semasa bowel movement. Okey, lagi adalah feeling rasa macam ada kesekatan dalam rectum. Contohnya nak keluar lah ya, feces tu saya nak keluar. Okey, ataupun perasaan macam dah buang air besar tapi masih ada lagi najis yang kat dalam rectum tu. Macam tak boleh clearkan semua. Tu from your rectum. Okay. Ada setengah tu macam terpaksa gunakan jari untuk bantu
kosongkan rektum tu, najis tu pada dalam rektum. Ada juga. Ataupun mungkin tengah tu macam terpaksa macam tekan perut tu, abdomen tu, press on your abdomen untuk bantu untuk keluarkan stool tu lah, macam untuk bantu untuk clearkan stool tu pada rektum tu. Okey. Okay, biasanya constipation ni kita kata kalau misalnya ada yang tanda-tanda ni, kita kata dalam 2 or more of the symptoms for the last 3 months lah constipation ni kita kata. Okay, risk factor dia lah faktor umur, makanan juga, obesity, lepas tu merokok, lepas tu lack of exercise, kurang exercise. Okay, lepas tu diet yang high in animal fat dan rendah dalam fiber. Itu main peranan juga. Dan setengah medication juga pun boleh menyebabkan yang faktor tadi tu. Constipation tu. Okey, faktor fisiologi dia adalah, diverticulum ni dia terbentuk apabila dia mucosa ataupun side mucosa ni layers tu, macam ada pressure, high intraluminal pressure. Ada pressure ataupun tekanan kat dalam tu, dalam kolon tu. Dia akan menyebabkan decrease muscle strength in the colon wall. Lepas tu akan menyebabkan yang pembentukan yang macam kantung. Jadinya bahawa konten yang bahan-bahan kumuh yang dalam kolon tu yang sepatutnya dikeluarkan tu mungkin akan accumulate, maksudnya terkumpul dalam diverticulum. Yang inilah akan menyebabkan causing inflammation dengan infection. Maksudnya diverticulum ni kan boleh menyebabkan obstacle sekiranya inflammation tu continuous. Lepas ni inflammation ni tends to spread to the surrounding bowel wall pun boleh juga. Dinamakan diverticulitis. Maksud abscess juga boleh terbentuk juga, dan bahaya sekali adalah dia akan menyebabkan, dia menjadi penyebab untuk peritonitis. Dan seterusnya boleh menyebabkan bleeding, erosion of the blood vessel, itu bleeding. Ini adalah ini adalah chronic constipation, often precedes the development of diverticulosis. Ini kadang-kadang benda ni boleh berlaku bukannya sehari dua lah, kita kata mungkin ambil masa beberapa tahun untuk berlaku. Biasanya akan menyebabkan sort of acute diverticulosis dengan bowel irregularity and intervals of diarrhea. Macam tu. Lepas tu akan menyebabkan cramping pain dekat left lower quadrant of the abdomen, ataupun mungkin patient akan ada low grade fever, lepas tu patient akan ada nausea ataupun anorexia, lepas tu rasa bloating ataupun abdominal distension, lepas tu boleh juga menyebabkan rasa cramps, weakness, fatigue, anorexia. Itu adalah common symptom lah yang boleh aduan daripada patient. Lepas tu karakteristik sekali condition ni kalau tak dirawat boleh menyebabkan lead to septicemia. Itu kita takut sekali. Biasanya patient biasanya dia akan report might do severe pain in the left ataupun lower left quadrant lah. Ini adalah contoh lah kawasan yang patient pain. Okey, untuk assessment contohnya adalah segi blood investigation. Yang pregnancy test ni contohnya untuk wanita lah. Dia takut pain tu sama ada atopic ke ataupun masalah yang diverticulitis ni ke. Lepas tu ada juga liver enzyme test, stool test, CT scan juga boleh dilakukan juga. Lepas tu prosedur lain contohnya macam barium edema, sigmoidoskopi, colonoskopi, ataupun abdominal x-ray ataupun ultrasound. Ini sama macam yang saya ada explain sebelum ni. Prosedur-prosedur ini semua boleh dilakukan untuk diagnose permasalahan ataupun penyakit patient. Ini contoh kita tengok, ini sama gambar yang seperti sebelum ni lah. Ada masukkan, dia tengoklah. Sini. Ini yang prosedur sigmoidoskopi. Okey, untuk complication tu menyebabkan abscess, lepas tu a blockage, lepas tu boleh juga menyebabkan fistula pun boleh juga. Lepas tu ni peritonitis, bleeding, tenderness ataupun fever pun boleh juga complication dia tu. Kalau yang fistula tu, dia boleh menyebabkan, ini kita kata a colovesical fistula ni, tapi ini adalah uncommon condition lah, jarang-jarang berlaku sebenarnya. Ini adalah open ataupun bukaan connection between the colon to the bladder. Ini macam jadi fistula, macam ada laluan pula, macam laluan tembus daripada kolon tu ke bladder. Ini sangat bahaya jugalah sekiranya berlaku. Sebabnya dia bila benda ni berlaku, dia akan menyebabkan fecal, iaitu stool yang bahan-bahan yang kumuh tu, bahan-bahan kumuh yang dalam kolon tu, from the colon tu, boleh masuk ke dalam bladder. Tak sepatutnya lah kan kalau bahan-bahan kumuh dalam kolon tu masuk ke dalam
bladder. Dia akan menyebabkan painful infection dan ada complication lagi lah. Ya? Tapi ini jarang-jarang belah keadaan jarang belah. Dari segi medical management dia, okey. Apa dari segi diverticulitis ni, dia boleh treated dengan contoh dari segi diet dan juga medication. Dan kalau untuk pain tu adalah dari segi analgesic. Okay, lepas tu pengambilan arterial fluid, lepas tu to correct or prevent electrolyte imbalance, dehydration, ni semua yang elakkan dan juga sepsis. Okay, diet juga sangat penting untuk bantu dari segi yang masalah-masalah yang constipation tadi tu. Akan dan juga sebab kita tahu constipation akan menyebabkan intraluminal pressure dalam kolon. Dari segi medication juga, kalau yang ada infection tu boleh cover dengan antibiotik. Lepas tu analgesic ni untuk relief pain. Lepas tu laxative ni untuk lembutkan najis. Kalau yang untuk yang constipation tu bagi tak nak yang pressure tu ataupun straining tu berlaku. Okay, lepas tu kalau yang ni ada juga kadang-kadang perlu juga lakukan surgery, iaitu anastomosis of the proximal and distal portion. Nanti kita akan tengok lepas ni gambar dia. Okay. Lepas tu oral intake is increase jugalah ya, untuk bantu dan untuk hilangkan sign and symptom tu. Okey, lepas tu kita ke medical management juga dari segi hard dari segi diet. Lepas tu supplementary dietary fiber ataupun stool softener ni semua kena daripada prescribe dari doktor lah. Sebabnya kita tahu tak boleh nak heavy ambil juga laxative ni. Lepas tu setengah-setengah tu ada juga memerlukan temporary colostomy sekiranya surgery dilakukan. Yang surgical management ni ada juga adalah apabila immediate surgical intervention ni apabila sekiranya complication contohnya macam perforation, peritonitis ataupun hemorrhage ataupun obstruction ni berlaku. Okay, ada juga setengah-setengah tu CT scan guided dengan percutaneous drainage. Maksudnya sambil dia buat macam yang radiologi tu, prosedur radiologi tu dia akan insert macam tube ataupun macam tube untuk keluarkan drain out the abscess, untuk keluarkan nanah tu pun ada juga. Tapi ni dilakukan bawah CT guided lah, maksud bawah radiologi tu dia akan buat prosedur ni. Ya. Lepas tu IV antibiotik pun sama juga untuk cover yang infection tu. Okay. Lepas tu, ini yang setengah tu kalau kawasan mana yang infection tu, yang kawasan infection yang berlaku tu mungkin kena dikeluarkan ataupun dibuang. Ya, contohnya macam ni. Ini kita kata surgical management yang Hartmann procedure. Kalau nampak kat sini, ini adalah descending colon, lepas tu set of stoma, cochleostomy. Jadi yang ini adalah closed distal thumb hingga kat dalam ni. Jadi dia akan buanglah kawasan ini kita tengok ni. Kalau kawasan tu pasti dia buang tu. Jadi yang kat sini dia akan sambung dengan colostomy bag. Contohnya macam ni. Ini surgical management dia. Buat ni kat sini, yang bahagian yang infected tu terpaksa dibuang dan ini diletakkan colostomy bag kat sini. Okey, untuk nursing management yang pertama adalah untuk maintaining normal elimination patterns. Maksud kita akan recommend special untuk food intake, sekurang-kurangnya 2 liter per day. Lepas tu kita cadangkan pasien pemakanan yang lembut dan increase fiber juga. Lepas tu kalau untuk pasien obesity tu kita mungkin boleh nasihatkan pasien ataupun galakkan pasien untuk join exercise program lah. Okay, yang seterusnya adalah yang ni kita kena review patient daily routine to establish dia schedule pemakanan, jadual pemakanan, pengambilan pemakanan patient. Okey, ni set time for defecation. Maksudnya patient boleh mungkin dia set. Mungkin dia set tu setiap hari pada pukul 7 pagi. Contohnya setiap hari pada pukul 7 pagi atau pukul 6 pagi. Macam set untuk kita tandas dan untuk buang air besar. Contohnya. Macam kita latih badan kita. 7 pagi mesti kita tandas. Ada setengah orang ada yang macam tu. Jadi kalau satu hari kita buang besar tu dah tak selesa dah. Sebab dia dah set time. 7 mesti kita tandas. Untuk buang air besar. Itu contohnya lah. Mesti kita get train macam tu lah. Ataupun stool softness ni, ini kita administrate tapi ini bergantung pada prescribe daripada doktor lah. Ini untuk mengurangkan decrease intestinal pressure. Untuk kurangkan pressure. Tak nak pressure. Bila constipate kita tahu pressure akan ada tetap pressure dan juga sebabnya straining tu, meneran tu. Tak nak macam
Ini sama juga enema, boleh juga untuk melembutkan softkan untuk stool tu, melembutkan najis tu supaya dah keluar lah feces tu supaya kosongkan kolon kita, kolon patient. Okey, lepas tu patient juga boleh juga identify apa yang trigger patient. Ada segi pemakanan ke, mungkin tak boleh nak ambil ke kacang ke, popcorn ke, contohnya lah. Benda-benda tu kalau patient tahu, dia kena elakkan lah, kena avoid lah ambil benda-benda macam tu yang trigger kepada masalah ni berlaku. Ni dari segi untuk relieving pain. Rayuan perasan memang relieving pain. Lepas tu ni deficit knowledge. Lepas tu dari segi anxiety. Lepas tu imbalance nutrition. Balance nutrition, optimal nutrition, body. Memang yang tu yang kalau tu memang macam tak boleh dipisahkan dengan yang topik gastro-intestinal. Jadi kalau nursing management, kalau ditanya pasal nursing management, memang you boleh jawab. Boleh jawab benda-benda tu. Itu poin-poin macam poin-poin penting lah. Poin-poin penting untuk yang topik-topik berkaitan dengan JIP. Okay. Dari segi pain tu sama, dari segi access pain, lepas tu complex intake, lepas tu kita administer prescribed analgesic kepada doktor, lepas tu antiplasmodic agents, ataupun maintain bowel rest contohnya. Lepas tu kita juga boleh juga providing a soft low fiber diet. Dengan lepas tu high fiber diet. Okay. Yang seterusnya adalah monitoring and managing potensi complication. Okey, contohnya apa yang mengenal pasti patient risk. Okey, lepas tu kita manage dia punya symptom tu mengikut keperluan. Tapi kalau sekiranya berlaku perforation, memang memerlukan surgical yang emergency. Lepas tu nurse kena assess beberapa sign and symptom of perforation ni. Contohnya increase abdominal pain dengan tenderness accompanied by abdominal rigidity. Lepas tu elevated white blood cell. Lepas tu elevated ESR. Lepas tu increase temperature, lepas tu tachycardia dengan hypertension. Ini adalah sign and symptom of perforation. Kalau ada simptom-simptom ni memang memerlukan surgical emergency. Lagi, patient kena monitor vital sign, jadi output dengan administer IV lah untuk replace volume dose lah mengikut keperluan pesakit. Seterusnya adalah promoting home and community based care. Okey, ini assess patient understanding, boleh melibatkan family sekali juga. Kita bagi information pada patient macam mana segi diet, medication. Lepas tu kalau patient ada perlukan sedikit intervention contohnya. Lepas tu macam mana terangkan patient bagaimana importance of taking medication extra. Maksud tak boleh nak skip ubat tu, kena ambil seperti yang doktor arahkan contohnya, ikut masa, jadual yang telah letakkan, dos yang betul contohnya. Lepas tu kena ingatkan keluarga, remind patient and family about the importance of continuing promotion and screening practice. Kena ikut follow up jadual tarikh rawatan yang telah disarankan. Okay. Kalau perlu, kalau mungkin patient pulang ke rumah contohnya, ambil rawatan kat luar contohnya, kena tahu refer ataupun rujuk patient pada hospital ataupun klinik berdekatan. Maksudnya rawatan tu akan berterusan berkata. Okey, ini adalah reference dia. Lepas ni saya rasa mungkin siapa yang tak suka ambil sayur, buah, tak suka minum air tu, saya rasa mungkin lepas ni mungkin takut dia tahu benda ni. Masa saya mengajar topik ni pun saya tak tahu juga. Lepas aku tu baru tahu ada efek juga sebenarnya benda ni. Boleh menyebabkan benda ni berlaku sebenarnya. Terutamanya kalau yang selalu kerap constipated. Okay, ada apa-apa ke untuk ni? Untuk ni sebelum kita pergi ke topik appendicitis. So, kita kata okey, nanti boleh baca balik, go through balik. Kalau tak faham ataupun ada permasalahan, kita tanya balik. Ya. Yang ni kebanyakan ini, saya tak tahu macam mana nak buat shortcut. Sebabnya kalau saya buat shortcut, nanti you tak ada macam point-point. Kalau letak point saja, nanti you tak ada nak tahu macam mana yang untuk faham lah point tu. Jadi ni kebanyakan ni saya ambil daripada buku Max lah. Sebab tu saya kata kalau you baca yang ini pun dah cukup dah untuk jawab soalan MCQ. Untuk essay tu. Kalau macam topik ni ataupun gastric cancer, kalau gastric cancer tu boleh ditanya dari segi macam clinical manifestation ataupun risk factor ataupun nursing management pre-operative. Pernah ditanya nursing management, saya pernah keluarkan soalan nursing management pre-operative for gastric cancer. Sekarang atas senario tu dia dah bagi dah patient Cik Mutu contohnya mengalami diagnose gastric cancer. Jadi bahagian A, 1A tu mungkin dari segi clinical manifestation, yang B tu mungkin akan tanya
nursing management pre-operative cancer, ataupun boleh juga keluar soalan nursing management post-operative gastric cancer. Itu contohnya. Kalau macam topik diverticular ni, contohnya boleh tanya risk factor pun boleh tanya juga. Lepas tu common causes of constipation pun boleh tanya juga. Lepas tu clinical manifestation constipation pun boleh ditanya juga. Lepas tu risk factor pun boleh tanya. Boleh ditanya juga. Yang ini biasanya kalau yang soalan macam ni biasanya yang untuk 2 markah, 2 markah ataupun 3 markah. Tapi kalau yang untuk yang markah yang besar tu 8 markah ataupun yang 15 markah ataupun yang 13 markah tu, biasanya dia akan tanya kalau untuk topik diverticular ni biasanya nursing management. Contohnya, patient scenario tu dia bagi tahu dah, patient ni mengalami masalah diverticular. Diverticular. Lepas tu dia tanya, yang soalan yang markah besar tu, apakah nursing management untuk Puan Aminah contohnya. Jadi kita tahulah nursing management untuk Puan Aminah, masalah dia, diagnosis dia adalah contohnya masalah diagnosis dia adalah diverticular. Itu contohnya lah. Jadi you boleh bagi kan. Tapi nursing management ni kalau you perasan, dia sekarang berkaitan dengan clinical manifestation patient. Contohnya kalau clinical manifestation tu ada pain, you boleh je bagi nursing management berkaitan dengan pain. Yang commonnya adalah pain. Lepas tu satu lagi apa? Kalau yang clinical manifestation ni contohnya apa lagi? Maksudnya kalau fever, you boleh je bagi nursing management untuk yang masalah untuk yang fever tu, boleh je. Ataupun pasien rasa letih ke, lemah ke, fatigue ke, pun boleh juga. Ataupun kita tahu yang common adalah patient akan macam sebut tadi, anxiety, deficit knowledge, imbalance nutrition, less than body requirement, pun boleh juga. Kalau you perasan kalau untuk yang topik GIT ni, dia punya nursing management tu lebih kurang je. Macam boleh guna pakai di antara satu topik ke satu topik yang lain. Boleh Okey, boleh ke seterusnya, boleh ke saya pergi ke topik appendicitis? Boleh ke? Ada ke yang pernah buat appendectomy? Okey, ada ke student yang pernah buat operation appendectomy? Kalau yang saya lepas ada, Semi ada ke yang patient pernah buat operation appendectomy? Fariha pernah ke? Fariha Yusof, Nurul Izzah. Oh, pernah. Okey. Fariha dengan cara apa ni, pembedahan tu dengan cara incision ataupun dengan cara tebuk? Oh, ibu saya, Izzah kata ibu saya. Okey. Dengan cara dia buat incision ataupun dengan cara tebuk yang 3 lubang tu? Incision ke ataupun dengan yang tu? Kavita pernah juga ke? Ke ada ahli keluarga? Oh, dengan cara tebuk. Okey, laparoskopik yang pada septemi lah kita panggil yang tu. Okey, boleh siap? Kita pergi. Okey, nampak ya PowerPoint saya ni? Okey, ini topik yang ketiga adalah appendicitis. Okey, kita tengok dapat lihat kat sini, berlaku inflame pada appendix. Ini adalah normal appendix. Ini yang inflame appendix. Dia dekat sebelah kanan, right lower quadrant. Bukan kat left ya, right ya. Right lower quadrant. Ini adalah objektif untuk yang appendicitis. Okey, ini adalah sebagai pengenalan. Okey, appendicitis ni dia adalah is an inflammation of the appendix. Maksud inflamasi berlaku pada appendix tu. Lepas tu di appendix ni dia bentuk macam finger shape. Macam pocket tu macam bentuk finger shape. Lepas tu dia macam terkeluar sikit lah. Dia ada project from your colon. Macam kita tengok sini kan. Jadi kita project keluar sikit. Okey, dia dekat sebelah lower right side of your abdomen, di sebelah kanan right lower quadrant. Okey, appendix ni dia ada
small, dia bentuk-bentuk finger large, finger macam bentuk finger kecil macam tu, lebih kurang dalam 10 cm ataupun 4 inci lah. Dia attach tadi dengan sikum Kalau kita tengok anatomi sini tadi, tengok gambar lepas sini lagi. Okey, lepas ni dia appendix ni dia fill with food and dikosongkan, dibeli into the sikum. Okey, lepas tu ni dia kata appendicitis ni boleh menyebabkan pain pada di sebelah lower right abdomen ataupun quadrant. Okay. Lepas tu ni, kalau kita tahu ni, yang appendix ni dia adalah lumen yang kecil. Sebab itulah dia prone to berlakunya obstruction. Sebab tu dia mudah sangat untuk berlaku obstruction dan seterusnya boleh menyebabkan infection, iaitu appendicitis. Okay. Lepas tu yang pain ni, sakit ni boleh begin from around the navel. Navel ni macam di kiri yang pusat tu. Lepas tu dia boleh pergi ke tempat yang kawasan yang lain juga. Lepas tu inflammation ni boleh menjadi semakin worsen, maksudnya semakin teruk. Lepas tu appendicitis pain ni akan jadi boleh jadi semakin sakit. Okay? Menjadi semakin severe. Okay. Lepas tu appendicitis ni siapa-siapa pun boleh berlaku, tak kira lelaki ataupun wanita. Okay, biasanya dikatakan umur yang biasa boleh berlaku adalah di antara umur 10 hingga 30 tahun. Dan biasa standard treatment dia, rawatan dia adalah dengan surgical removal of the appendix. Maksudnya buang appendix. Kita dapat tengok kalau yang tak ada masalah, appendix yang sihat, yang tak ada masalah, kita nampak dia attach dengan sistem kat sini. Okay, lepas tu yang ini adalah yang inflammation of the appendix. Ni kita tengok gambar juga. Inflammation of the appendix. Inilah yang sikum-sikum ni dia attach dengan sikum. Okay? Ini ada rectum. Ini adalah kawasan dia. Okay? Ini yang inflammation yang berlaku dalam appendix ni. Okey. Okeylah, kita tengok kat sini. Okey, dia kata when the appendix is inflamed, apabila appendix itu dah inflamed, tenderness, dia akan noted dengan right lower quadrant. Pain kat situ lah. Tenderness kat right lower quadrant. Okey, dia ada between umbilicus dengan the anterior superior iliac spine. Kat sini. Okay. Lepas ni, Robertson signs ni, dia adalah pain, adalah perasaan, ada apa ni? Perasaan dia macam Robertson sign of pain ni adalah dia macam rasa sakit dekat sebelah right lower quadrant. Maksudnya masa kita tekan, macam kalau palpate sebelah kiri, after the left lower quadrant has been palpate. Maksudnya kalau palpate sebelah kiri, sebelah kanan tu rasa dah juga sakit. Itu adalah maksud Robertson sign. Okay? Maksudnya orang kata kalau pepatah Melayu tu cubit paha kanan, paha kiri pun terasa sakit. Macam itulah. Maksudnya palpate sebelah kiri, sebelah kanan pun akan rasa sakit juga. Macam tu. Okay. Okay. Yang ini adalah palpating in the left lower quadrant, palpate in the right lower quadrant. Palpate kat sini pun akan rasa sakit di sini juga. Okay. Itu ada kita panggil Robertson sign. Okey. Okay. Kalau causes dia adalah disebabkan oleh puncanya blockage, iaitu kesumbatan dalam lining of the appendix ini dan menyebabkan kesan infection dan dipanggil sebagai appendicitis. Inflammation kat sini. Okey, pastinya dia bakteria ni dia akan multiply atau akan membiak atau merebakkan secara rapidly dengan cepat, menyebabkan appendix ni akan become inflamed, swollen dan juga fill dengan pus. Okay. Kalau tak dirawat dengan segera, dengan cepat, yang kita risau sekali bahayanya adalah appendix ni boleh rupture, boleh pecah. Okay. Ni risk factor ada segi, mungkin sebabkan boleh sebab dari segi umur. Okey, di antara 15 hingga 30 tahun. Lepas tu jantina, dia kata biasanya berlaku pada lelaki berbanding wanita. Okey, risk factor dia. Ataupun infection, mungkin daripada possible stomach infection ni, dia boleh travel to the side of appendix. Pun menyebabkan risk factor juga. Lepas tu family history pun boleh juga. Ataupun obstruction lah. Obstruction ni contohnya macam hard piece of stool ni getting trapped, macam terperangkap dalam appendix ni. Dan seterusnya leading to infection of the appendix ni. Jadi boleh menyebabkan yang terperangkap ni, yang hard
piece of stool ni, bahan kumuh ni, yang kotoran ni dia terperangkap kat situ dan seterusnya boleh menyebabkan infection pada appendix. Okey, ini contoh kita tengok sini, patofisiologi dia. Sorry ya, ada tak? Film saya. Okey, contohnya patofisiologi di sini. Okey, obstruction of the ependyma inside the dalam appendix ni. Lepas tu build up of mucus in the appendix. Okey, lepas tu increase appendix lumen pressure. Lepas tu akan menyebabkan bila dah pressure tu dalam appendix tu meningkat, dia akan menyebabkan decrease blood flow to the appendix. Kita tahu bila blood flow kurang, decrease akan menyebabkan decrease pula oxygen delivery. Kat situ, kawasan tisu situ dalam appendix tu akan menyebabkan ulceration, lesion of the appendix pada mucosal lining dalam appendix tu. Seterusnya akan promote tu akan macam menggalakkan pembiakan bakteria. Kan, seterusnya menyebabkan inflammation dan juga pembekakan pada appendix tu. Seterusnya berlakulah appendicitis. Okay, boleh ya? Ini yang explanation kedua lah. Kalau you orang rasa ni explanation pertama, yang ni explanation kedua tapi dia berkaitan sahajalah. Kalau you nak tengok yang ni pun boleh, yang tadi pun boleh. Saya letak dua lah seperti fisiologi. Tapi sama je penerangan dia. Okey, untuk clinical manifestation dia, okey, boleh berlakunya sudden pain, tiba-tiba rasa sakit dekat right side of the lower quadrant dekat abdomen. Lepas ni rebound tenderness. Lepas ni bila on palpation tu, localized and rebound tenderness tu are noted at McBurney point. Dekat McBurney point tu. Followed by pain on release of pressure. Maksudnya bila tekan tu sakit, tapi bila masa lepas tu, patient akan rasa lebih sakit lagi. Dekat McBurney point. Maksudnya visceral pain tu refer to pain in the trunk area of the body that sampai ke boleh, rasa sakit tu boleh sampai ke rasa dekat heart, dekat lungs, abdominal and pelvic organ. Okay? Maksudnya visceral pain tu macam boleh, sakit tu boleh macam merebak ke kawasan-kawasan lain jugalah. Itu maksudnya visceral pain. Lepas tu sudden pain that begins around your navel atau navel. Navel ni kat yang kawasan yang umbilicus tu, kan, kat yang keliling pusat tu. Okey, lepas tu open shift to your lower right quadrant abdomen. Dia sampai ke dekat lower right quadrant tu. Lepas tu pain ni that is boleh jadi aggravated. Aggravated ni maksud makin teruk sakitnya. Contohnya sakit tu, rasa sakit tapi akan jadi bertambah teruk. Contohnya bila patient batuk ataupun bergerak ataupun berjalan contohnya. Okay, akan jadi lebih sakit. Lepas tu nausea ataupun vomiting, loss of appetite. Lepas tu mungkin ada fever juga. Lepas tu boleh ada abdominal bloating. Ni gambaran di dasar saya letak. Belly button pain, bloating, fever, nausea and vomiting, rasa rebound tenderness, ataupun dia sama ada kadang setengah patient mungkin constipation ataupun diarrhea. Okey. Ini untuk assessment dengan diagnostic finding ni, physical exam to assess your pain ni. Doktor biasanya akan lakukan gentle pressure saja pada yang painful area tu. Lepas tu dia akan suddenly release. Jadi appendicitis pain ni will often feel worse, dia kata. Okay, lepas tu mungkin akan tengok kawasan, assess, inspect kawasan abdomen patient juga. Okay, untuk tahu for your stiffen your abdominal muscle in response to pressure over the infected appendix. Okay. Seterusnya ni adalah assessment ataupun yang dilakukanlah physical assessment. Nampak rebound tenderness tu kat sini. Ni pun kalau dibengkokkan tu, biasa kalau patient appendix ni bila dibengkokkan kaki, dia angkat dibengkokkan, yang kaki sebelah kanan ni, patient akan rasa sangat sakit juga. Okay. Ni yang McBurney point tadi tu, yang saya kata tadi tu. Kat sini McBurney point. Okey, itu yang seterusnya adalah yang test seterusnya adalah contohnya macam blood test, urine test. Lepas tu imaging test, X-ray. Lepas tu juga C-reactive protein. Sebab dia kata kalau C-reactive protein ni, reactive protein ni produced by the liver when bacteria infections occur lah. And rapidly increase within the first 12 hour. Seterusnya adalah rupture. Ini adalah complication. Maksudnya complication ni adalah appendix yang inflamed tu, dia boleh menyebabkan rupture. Maksudnya boleh pecah. Yang kita risau
Contohnya sebabnya yang ruptured appendix ni, dia boleh menyebabkan, yang kita tahu dah yang dia ada berlakunya infection, dia boleh menyebabkan, boleh berlaku, boleh pecah, dia boleh berlakunya peritonitis. Maksudnya infection tu boleh throughout your abdomen, iaitu dalam pada kawasan peritonitis. Yang itu bahaya sebabnya dia boleh memang mengancam life threatening lah, boleh mengancam nyawa. Kalau keadaan macam ni, yang ruptured appendix ni memang memerlukan emergency pembedahan dan memang kena buanglah appendix tu, lepas tu kena clean pula kawasan abdominal cavity tu. Kadang-kadang kalau yang bila berlaku yang ruptured appendix ni, ada peritonitis ni, kadang-kadang mungkin tak boleh dah lakukan incision yang kecil sahaja. Mungkin dia kena buat laparotomi. Masa kat Dua Intan, saya ada pengalaman kes kat Dua Intan itu, ada yang patient-patient macam ni. Kes appendix, tapi sebabkan ruptured, terpaksa buat laparotomi. Jadi kalau laparotomi tu operasi tu lebih besar sikit lah, dan incision dia lebih panjang lah, kita kata. Okay. Lepas tu selain daripada tu, complication dia adalah a pocket of pus that forms in the abdomen. Ini pun sama juga, salah satu complication dia juga. Okay, ada abscess pula ya, ada pocket of infection ataupun abscess. Yang ini biasa-biasanya ada juga surgeon, dia akan letakkan drain. Kalau you pergi Tingkat Utara, ada setengah patient tu yang kalau you nanti boleh mungkin ada peluang untuk jumpa, ada setengah patient tu yang lepas yang dia buat operation appendectomy ni, dia ada drain dekat abdomen dia tu. Yang tu adalah tujuan dia adalah untuk break the abscess. Drain the abscess by placing a tube through your abdominal wall into the abscess lah, untuk keluarkan yang pus tu. Ada setengah patient macam tu. Masa saya kat Tingkat Utara, ada beberapa orang patient budak-budak sekolah lagi yang ada yang macam ni. Yang ini memang kena cover dengan antibiotik lah ya, untuk clear the infection. Memang kena monitor juga keadaan patient. Dan kadang patient ada high temperature juga, fever juga. Okey, ini contoh yang saya tak gambar ringkas lah yang peritonitis tu. Nanti ada grup nanti akan buat topik peritonitis kan. Ini adalah gambaran ringkas lah saya letak peritonitis tu. Okey, untuk medical management, common adalah intravenous IV fluids. Lepas tunya, yang ini adalah untuk electrolyte imbalance lah ya. Tujuan IV fluids ni. Lepas tu untuk appropriate antibiotics ni adalah untuk yang contohnya kalau untuk yang infection tadi tu, dia akan cover lah ya, untuk cover gram negative bacilli lah. Okay, contohnya macam Cifobic, Clavuren ataupun Risofin. Yang ini adalah common IV antibiotik yang saya yang dalam buat tu biasa. Kalau siapa yang biasa bagi ubat IV tu, dia akan common dengan Cifobic, Clavuren ataupun Cefotaxime ataupun Ceftazidime, Ceftriaxone, Rosepin. Ni common. Rosepin ni common. Cifobic pun ni pun sangat common juga dengan Cefotaxime ni. Ya. Yang ini biasanya antibiotik ni dia akan bagi pada patient lah during surgery and biasanya dia akan selepas out pun dia akan bagi juga at least dalam 48 hours post operation lah, post operative. Okey. Seterusnya, untuk surgery tu appendectomy ni dia akan perform as open surgery. Ada juga yang dia buat appendectomy secara yang incision. Dia buat macam bukaan dalam 2 hingga 4 inci, lebih kurang dalam 5 hingga 10 cm. Dan ada juga kalau macam yang perforated tadi saya kata tu, kalau sampai yang ruptured tu kadang sampai laparotomi pun ada juga. Kalau yang open surgery appendectomy ni dia akan doktor surgeon akan buat a few small abdominal incision lah, laparoscopic surgery ni. Okey, yang satu lagi adalah laparoscopic appendectomy. Okey, yang ini yang tadi ada yang siapa? Fizah dengan siapa tadi katakan? Okey, yang tebuk tu dia adalah jenis laparoscopic appendectomy. Kalau laparoscopic appendectomy ni dia adalah dia akan insert, dia akan tebuk tiga lubang dekat kawasan abdominal ni, 3 tebukan. Lepas tu dia akan masukkan kamera. Satu untuk kamera, satu untuk buat procedure macam tu. Untuk remove your appendix ni. Kita tengok gambar macam mana ya. Yang kat sini. Ini yang appendix yang normal. Okey, ni yang laparoscopic appendectomy. Nampak ni. Ni dia masukkan alat. Ini laparoscopic instruments. Dia masukkan alat. Nampak ni. Dia akan cut yang appendix ni. Dia akan keluarkan lah. Ya. Tengok kat sini. Laparoscopic appendectomy. Nampak ni. Tapi yang sekarang ni kalau yang saya kalau kat
yang saya pergi ward surgery sekarang ni, contoh kalau macam ward 3 utara ni, memang dah jarang lah jumpa yang jenis open tu. Biasanya kalau appendectomy, dia akan buat dengan cara ni, laparoscopik appendectomy, maksudnya dengan cara yang tebuk ni. Satu dia letak ni trocar ni, dia akan tebuk, dia akan tengok lah. Atau untuk yang ni termasuk dengan ada monitor sekali untuk tengok kat dalam tu, untuk memudahkan prosedur tu. So ni alat untuk keluarkan lah, untuk cut yang appendix tu. Okey, ni yang open appendectomy. Dikatakan yang ini adalah sekarang ni dikatakan traditional approach, pendekatan yang tradisional dia kata. Kalau dulu-dulu masa saya kerja awal-awal itu biasanya yang lah open lah. Tapi sekarang ni kebanyakannya laparoscopik appendectomy lah dilakukan. Datang kat sini ni, kalau open ni dia lakukan incision kat sini, dia buka terus lah. Dia buka terus kat sini, lepas tu dia akan buka, lepas tu dia akan lakukan ni secara open lah. Lepas tu dia akan, bila selesai prosedur, dia akan jahit balik lah incision ni. Dia tak macam yang laparoscopik tu. Laparoscopik tu dia ada 3 kemudi tebuk kan. Ada kan, apa ni akan tebuk lah. Tu beza dengan open. Okey. Lepas tu ni dia kata, okey dalam ni saja just nota tambahan saja, ada juga masalah-masalah yang boleh berlaku during masa appendectomy ni. Contohnya kalau yang normal tu mungkin normal appendix ni boleh jumpa lah. Okey, ada setengah tu yang appendix tak boleh jumpa pun ada juga dia kata. Okay. Ada juga bila buka tu ada jumpa tumor pula dekat yang appendix tu pun ada juga. Kalau dalam kes yang ada tumor dekat appendix tu, okey kadang-kadang mungkin kadang-kadang terpaksa dibuang. Nama operation tu adalah right hemicolectomy. Nanti ada gambar kita tengok apa itu right hemicolectomy. Ini just tambahan untuk you all sahajalah. Kadang-kadang ada juga yang bila buka tu tengok appendix tu ada dah abscess. Sekarang ni kalau misalnya dah bila buka tu tengok ada abscess, yang ni memang bukan cannot be removed untuk easily. Apa ni bukannya maksudnya bukan mudah lah untuk dikeluarkan. Bila ada abscess kat sini pula. Kat appendix tu. Okay. Dan ni kata mungkin bila ada yang abscess ni dijumpai ni mungkin should be treated by local peritoneal toilet drainage of an abscess dengan IV antibiotic. Okay, sorry. Okay. Yang ni adalah yang kata tadi tu yang mungkin kalau ada tumor ke apa ke tumor mungkin kawasan ni mungkin akan dibuang. Ini adalah pembedahan surgery right hemicolectomy. Yang ini jadi akan bersambung kat sini lah. Sebab ini dah kena buang. Jadi yang small intestine ni dia akan sambung pada kolon sini. Just tambahan sajalah untuk buat tahu. Okey, seterusnya. Okey, untuk nursing management, untuk pre-operative appendectomy ni ada beberapa poin penting. Contohnya dari segi maintain NPO status, lepas tu administer fluid IV, lepas tu changes in level, monitor for changes in level of pain, tahap kesihatan patient, lepas tu monitor tanda-tanda rupture appendix tu, ataupun tanda-tanda simptom peritonitis, lepas tu dari segi position patient, lepas tu kena monitor bowel sound patient, lepas tu dari segi pemberian antibiotik, lepas tu dia kata avoid the application of the heat in the abdomen. Jangan bagi demahan panas pula pada abdomen patient. Lepas tu kalau untuk kes appendix ni, yang appendicitis ni penting sekali avoid, dia tak benarkan untuk bagi laxatif ataupun sebarang enema. Okey, kalau untuk pre-op tu yang common sangat. Kalau untuk pre-pembedahan yang mana-mana pun kita tahu kan kalau patient nak pergi operation ataupun apa-apa prosedur pun kena tahu kena ada consent. Consent penting untuk dapatkan kebenaran pada patient. Patient pun kena tahu prosedur apa yang nak dilakukan, rawatan apa yang nak kena buat. Lepas tu apa risiko-risiko yang mungkin boleh berlaku, patient kena tahu. Lepas tu kita kena assess juga dari segi knowledge patient, tahap pengetahuan patient. Patient faham ke? Kita kena explain juga. Walaupun doktor explain, kita kena re-explain juga. Kena. Kadang-kadang doktor, kadang patient ni, dia lebih percayakan kita pada doktor kadang-kadang. Kadang-kadang bila kita cakap, kita explain tu, dia lebih dengar lagi kadang-kadang. Begitulah macam hubungan antara staff nurse dengan patient ni nak ceritanya. Okey. Jadinya sama juga kena tahu, maksudnya berbelas understanding, maksudnya patient boleh cerita balik, dia tahu apa yang prosedur yang akan dilakukan, rawatan yang akan diterima. Okey.
Ni contohnya dari segi psikologikal pun penting, dari segi management anxiety, distress. Lepas tu sebagai nurse pun kita kena dengar apa yang patient nak cerita, apa yang dia rasa, apa keperluan dia. Lepas tu dari segi spiritual ni, kita kena tenangkan patient, calm the patient. Lepas tu express patient to express the feeling of fear, ketakutan dia, kegelisahan dia. Lepas tu inform dengan advice to support, untuk support patient lah. Lagi untuk pre-operatif dari segi pain ni kita tahu kena monitor level, kita guna pain score chart tu pun boleh juga. Lepasnya mungkin juga boleh yang apply aspect ni bergantung tapi jaranglah kita biasa dalam ward tak adalah lakukan yang ni Ini bergantung pada kalau doktor benarkan baru boleh ya untuk apply aspect ni. Lepasnya tengok avoid further palpation. Maksudnya palpation tu tak boleh buat sesuka hati ya. Okay, lepas tu assist for more comfortable position. Position tu patient sesuai keadaan macam mana. Bergantung pada keperluan dan kehendak daripada patient. Lepas tu kita kena restrict activity sebab kita tak nak kita tahu dah aggravate sprain ni maksudnya kita takut nanti pergerakan patient tu akan menyebabkan patient akan rasa lebih sakit, akan rasa lebih worse lagi, lebih teruk lagi. Jadi untuk preventing infection ni, untuk pre-operative ni macam biasa, kena administer antibiotik prescribed by doktor. Lepas tu monitor sign of worsening condition, contohnya increasing pain, tenderness, fever, malaise, abdominal rigid, perforation, peritonitis. Ini adalah sangat-sangat penting untuk terlihat perforation dengan peritonitis ni. Okey, seterusnya adalah dari segi monitor vital sign, termasuk temperature patient, vital sign patient, adakah ada tachycardia ke, rapid shoulder respiration ke, fever ke. Lepas tu kita kena maintain intravenous infusion, tengok anti-oral intake is adequate. Maksudnya lepas tu kena bagi IV fluid kalau patient dipuaskan, lepas tu tak ada anti-oral intake pun sama juga. Okay, yang seterusnya adalah pre-operative untuk pastikan patient berpuasa. Patient memang biasa kena berpuasa lah. Sebab patient biasa kalau yang ada masalah appendicitis ni, patient biasa akan di-plan untuk operation appendectomy. Okay, jadinya lepas tu ni bila patient puasa kita kena establish IV access dengan administer parenteral analgesic lah untuk pain sakit dengan untuk buat patient puasa kan kena bagi IV fluid pada patient. Lepas tu yang ni tak tahu tambahan saja. Ini antibiotik ni bergantung pada yang doktor order lah ya. Jenis antibiotik tu bergantung pada doktor order. Okey. Lepas tu biasanya sebelum nak pergi appendectomy lagi dah diberi dah antibiotik. Bukannya semasa ataupun selepas sahaja. Kalau patient yang appendicitis ini sebelum pergi operation dah diberi dah antibiotik lah untuk cover infection itu. Lepas tu kalau ada evidence macam paralytic ileus ataupun nasogastric tube ni inserted ni bukan tengok juga. Okay. Lepas tu dia kata kalau enema ni memang tak boleh diberi pada patient yang appendicitis. Sebabnya dia kata it can lead to perforation. Jadi tak boleh ambil ya. Tak boleh beri sebarang enema pada patient yang suspect appendicitis tu. Okey. Yang post-operative ni, poin-poin dia adalah seperti monitor temperature, lepasnya access incision dia, lepasnya maintain MPO. Maintain MPO ni patient kalau patient kena berpuasa, kalau patient masih perlu berpuasa, patient kena berpuasa sampailah bowel function return kembali. Lepas tu kalau dah bowel function tu dah kembali, dah balik pada asal, dah ada, barulah patient boleh ambil diet secara sedikit demi sedikit bergantung pada patient tolerated lah. Ni pun doktor akan assess dulu, barulah patient akan benarkan baru doktor akan benarkan patient untuk ambil cecair ataupun makanan. Lepas tu doktor akan assess dulu keadaan ni. Lepas tu kalau misalnya contoh dalam kes yang ruptured appendix ni macam saya kata patient kemungkinan akan ada drain. Ni drain ni ada banyak jenis. Drain ni sebenarnya ada banyak jenis drain. Ni salah satulah. Ada setengah drain tu yang dia sambung dengan collector bag tu lah, yang dia akan drain out akan masuk dalam collector bag tu. Collector bag tu yang urine bag tu lah ya. Dia akan sambungkan drain tu. Lepas tu kena monitor lah yang keluar tu dengan amount dia tu, dengan colour dia tu. Itu adalah standard lah assess. Okey, lepas tu lagi kena tengok dari segi macam care of patient breathing, keeping respiration was free. Contohnya macam kita tengok patient boleh kira post operative tu, adakah patient boleh keluarkan secretion dia dengan sendiri. Lepas tu kita tak nak patient
berlakunya expiration. Lepas tu kita galakkan pasien untuk batuk. Lepas tu senaman pernafasan. Okay. Every 1 to 2 hours. Lepas tu position patient tu pun kena penting juga. Kita nak encourage juga ambulation pada patient. Lepas tu mungkin kita boleh letakkan juga patient dalam keadaan high pulse position. Lepas tu ini adalah untuk sebabnya position ni biasanya dia akan reduce ataupun kurangkan tension of the incision. Dia akan kurangkan tension pada incision ataupun abdominal organs lah. Ni akan bantu, seterusnya akan bantu untuk mengurangkan kesakitan, to reduce the pain pada patient. Sama juga, boleh juga kita beri spirometer. Spirometer ni alat dia macam mana? Spirometer ni alat dia macam mana? Ada bola-bola. Ada berapa bola? 3. 3 bola. Lepas tu ni kalau yang bola tu biasa juga akan advance patient macam mana? Cara penggunaan dia macam mana? Sedut. Sampai? Bola naik dekat mana? Bola tu naik. Pernah try kat patient ke? Pernah try lah. Okey. Jadinya kalau boleh 3 bol kita naik lah. Kalau kadang-kadang tu patient akan tarik nafas sedalam yang boleh. Lepas kadang-kadang tu kalau mungkin pertama kali patient buat tu kadang mungkin 1 bol je naik. Ataupun 1 bol tu naik sikit sahaja. Tapi kalau patient buat beberapa kali, kadang 3 bol tu boleh naik ya. Yang ni boleh juga kita beri pada patient untuk lakukanlah. Tapi sebenarnya kalau patient yang nak pergi operation, bukan hanya kita ajar masa pre tu kita kena ajar dah supaya masa lepas post surgery tu patient boleh perform dah. Sebab kalau masa post tu kadang patient tak boleh nak concentrate sangat dengan kita, kan tak ada sangat nak fokus dengan kita dah, arahan kita tu. Jadi sebelum pun kita boleh ajar cara penggunaan spirometer ni. Okey, laginya Okey, yang seterusnya ada dari segi vital sign. Yang ini ada segi sama juga macam pain scale, kita boleh gunakan yang pain score chart tu. Lepas tu vital sign kena monitor regularly setengah jam yang pertama tu kena monitor dan tentu dalam 2 jam. Lepas tu hourly, lepas tu every 4 hours lah sehingga keadaan patient stabil. Okey. Lepas tu kalau patient yang ada risk untuk complication tu biasanya patient akan tak dibenarkan pulang lagi untuk beberapa hari sehinggalah keadaan pasien betul-betul dah stabil. Okay. Lepas tu sambil tu kena monitor lah sign of intestinal obstruction dengan secondary hemorrhage. Pun kena tengok juga. Okey, seterusnya adalah dari segi patient feeding and nutrition. Okey, kalau yang patient treated with appendectomy ni, kalau lepas op tu patient memang tak dibenarkan makan ataupun minum lagi lah. Sebab dia akan monitor dulu keadaan patient dulu. Dia akan check bawah sound patient dulu. Lepas tu kalau bawah sound patient dah ada, barulah biasanya patient akan dibenarkan untuk ambil fluid sedikit demi sedikit. Seterusnya barulah gradually ambil makanan. Okey. Lepas tu nampak ni bawah sound and movement of fetus. Food is provided lah, bergantung. Yang ini bergantung pada kehendak ataupun keperluan pesakit. Tapi dia kata when normal bowel sound are present lah, bila ada nama bawah sound ni baru dah biasa mudah ambil. Okay, lepas tu kena maintain pattern IV fluid, lepas tu oral fluid, lepas tu kena proper diet high fiber, contohnya protein dan vitamin C lah. Ini semua adalah keperluan untuk kalori dan juga nutrien dan juga untuk proses penyembuhan luka patient. Okey, yang seterusnya adalah yang ini lebih kepada ambulation dengan skin integrity. Okey, yang ini memang kita akan galakkan patient. Patient mula-mula memang agak suka untuk bergerak, tapi sebagai nurse kita akan bantu patient untuk bangun daripada katil lah dengan secara perlahan-lahan, tapi bergantung pada keadaan patient lah, sebabnya patient akan sakit selepas yang surgery ni. Okey, jadinya sebab kita ni untuk prevent complications, lepas tu kita nak bantu juga untuk create confidence, lepas tu kita nak yang kalau ada drainage ataupun catheter pun, biasanya kalau ada drainage and catheter ni agak suka jugalah untuk patient bergerak pada permulaan dia. Tapi kalau patient tak boleh nak gerak, mungkin kita gunakan kursi roda lah. Tapi kalau patient mungkin nak minta masa, biasanya kita akan lakukan apa-apa tata cara tu, ADL tu mungkin di atas katil dulu lah. Dan kita sediakan back fan ke. Lepas tu nanti bila patient dah rasa kurang dah, macam sakit tu dah okey, dah kurang dah, lepas tu kita akan patient boleh pergi pilih air dengan sendirilah, boleh turun daripada katil.
Ini kalau tidak pun tujuannya pasien mungkin boleh bergerakkan atas katil saja, mungkin dia boleh turning saja tu outlet turning atas katil, mungkin left ataupun right side. Ini pun boleh membantu juga. Okey, seterusnya adalah segi wound management. Yang ini adalah segi ini biasalah aseptic technique. Dari segi macam practice and insight in good hand washing. Lepas tu kita tahu kalau kena ada dressing tu, strike technique. Lepas tu kena inspect incision dengan dressing dia. Lepas tu kita kena take note lah dari segi character of drainage wound patient tu. Lepas tu kalau ada sebarang keabnormalan memang kena noted pada doktor dengan segera. Lepas tu kena tengok juga monitor vital sign. Contohnya kalau patient ada fever ke, chills ke, deformation ni macam pukul-puluh ke, lepas tu ada changes dalam mental station ke, akal fikiran patient ke, mental status ke, semuanya kena report dengan segeralah. Ataupun ada abdominal pain, increasing abdominal pain pun sama juga. Okey, lepas tu yang ini kalau doktor perlukan yang sample drain tu, kalau patient ada drain, perlukan specimen tu, boleh hantar lah. Ini sekiranya perlulah. Lepas tu kita untuk yang wound management ni juga kita kena administer antibiotic as prescribed. Okay? Dan kena wash closely for possible surgical complication. Jika sebarang ada complication. Okey, lepas tu ni untuk discharge teaching for the patient and family tu, maksudnya kena avoid strenuous activity at first lah. Maksudnya avoid strenuous activity ni macam angkat yang benda-benda yang berat ataupun heavy tu. Yang ini macam permulaan tu memang kita suruh patient elakkanlah daripada lakukan aktiviti yang berat ni. Okay. Biasanya dia kata if you had an open appendectomy, leave it your activity lebih kurang dalam 10 hingga 14 hari. Okay. Ini bergantung pada keadaan pesakit jugalah. Okey. Lepas tu kalau satu laginya kita boleh juga ajar patient untuk support abdomen semasa batuk. Batuk ke, bersin ke, kita boleh ajar patient jugalah dengan cara letakkan bantal ke abdomen, lepas tu berikan apply pressure sebelum batuk. Ataupun nak gelak kuat ke contohnya. Ini adalah untuk reduce pain. Okay, yang satu lagi adalah planning discharge teaching for the patient and family. Ni call your doctor. Maksudnya kalau pain medication ni tak membantu, okey, jadinya sakit tu kuat, increase pain dan pain yang medication yang pain medication tu tak membantu, jadinya memang kena pergi ke hospital ataupun klinik berdekatan untuk check balik. Untuk check balik. Kenapa benda tu boleh berlaku? Okey. Lepas tu dari segi dressing pun kena tengok juga patient dengan keluarga, dia ajar juga untuk take care dia punya incision dia, wound dia tu. Macam mana cara nak jaga. Pun penting juga. Dia takut dan juga tengok simptom ataupun tanda-tanda sign of symptom of infection. Okay. Lepas tu kena monitor the patient for complication and wound healing lah. Itu sahaja. Okey, yang seterusnya daripada yang ni saya just macam nak share sahaja nursing intervention dari segi acute pain. Yang ini ada saya letakkan beberapa lah. Yang tadi saya dah explain dah kat atas. Cuma saya letak untuk share lah kalau you ada nak baca sebagai nota tambahan saja. Ini nursing intervention untuk acute pain. Lepas tu nursing intervention untuk risk for division of volume. Saya letakkan juga kat sini lah. Untuk sebagai nota tambahan sajalah. Ni risk untuk for infection, nursing intervention dia, risk for infection, apa yang kita kena buat. Okey, lepas tu nursing intervention untuk diffusion knowledge yang saya ada explain dah tadi, tapi ni just tambahan sahajalah. Ada dengan question yang saya letak. Lepas tu yang ni untuk hyperthermia, secondary to infection, process of appendicitis. Ini ada juga lah, saya letakkan sebagai nota tambahan. Saya just letak sajalah, gambaran ringkas sajalah untuk appendicitis ni. Okey, itu saja untuk 3 topik ni. Okey, cukup 2 jam, lagi 2 minit pukul 10. Ada apa-apa ke yang nak bertanya berkenaan 3 topik ni? Ada apa-apa soalan ke? Ataupun kalau nanti you go through balik, tengok balik yang bahagian-bahagian 3 topik ni, gastric cancer, diverticular ataupun diverticulitis, lepas tu appendicitis. Tengok balik, lepas tu nanti kalau ada yang macam tak faham ke, keliru ke apa ke, nanti boleh WhatsApp saya lah, boleh tanya saya nanti. Tapi ya kalau untuk yang appendicitis ni, soalan yang common keluar adalah, dia boleh tanya, yang pernah keluar dan boleh ditanya adalah,
Sekejap. Okay, clinical manifestation boleh tanya. Lepas tu dia boleh tanya juga dari segi nursing management, iaitu pre-operative ataupun post-operative. Ya, untuk topik appendicitis ni. Mungkin yang bahagian yang 2 markah tu dia tanya apakah clinical manifestation untuk senario di atas contohnya, ataupun untuk Encik Alif contohnya. Okey, senario ke atas tu dia tulis dah. Patient Encik Alif ni dia masukkan ke ward yang perlu menjalani appendectomy contohnya. Jadinya diagnose dengan appendicitis dan perlu menjalani appendectomy contohnya. Lepas tu ni mungkin yang pecahan kecil tu dia tanya, okey, apakah clinical manifestation untuk Encik Alif? Yang kita tahulah patient mengalami masalah appendicitis. Jadi apakah clinical manifestation appendicitis? Okey, lepas ni patient mungkin dia akan tanya, okey, patient dirancang untuk surgery appendectomy. Jadi dia boleh tanyalah apakah nursing management pre-operation Encik Alif. Itu contohnya. Jadi akan tahulah apa nursing management pre-appendicitis, pre-appendectomy. Ataupun boleh tanya juga, okey, Encik Alif telah menjalani operation post-appendectomy. Okay. Jadi apakah explain nursing management post-operative untuk Encik Alif. Itu contoh. Pre-operative boleh tanya ataupun post-operative pun boleh tanya juga. Yang pernah keluar soalan ni dan tak mustahil boleh keluar lagi soalan ni. Sebab kalau yang topik-topik ni dia pusing-pusing pun dia lebih kurang macam tu sahaja. Biasa dia akan tanya dari segi nursing management, lepas tu pre-op, post-op. Tapi kalau misalnya jawapan dari segi pre-op, okey, tak semestinya jawapan dalam PowerPoint saya ni sahaja yang you boleh ambil, yang you boleh jawab. Okay. Kalau misalnya selain daripada tu, kalau yang logik dengan preparation untuk pre-op, boleh sahaja digunakan dan boleh diberi markah. Walaupun tak ada dalam PowerPoint saya. Tapi kena logik lah dengan preparation pre-op. So kena logik lah dengan preparation post-op. Itu contohnya. Okay. Boleh ke? Ada apa-apa lagi nak tanya kat saya? Boleh. Nanti saya akan, sebenarnya yang ini malam tadi saya ada buat perubahan sikit. Saya cuba ringkaskan nota saya ni malam tadi. Sebab tu yang saya tak upload lagi tu. Nanti lepas ni habis kelas ni, insyaAllah saya akan upload dalam e-learning. Okay? Saya malam tadi saya ada buat perubahan sikit. Ada perubahan apa? Saya buat ubah sikit lah nota saya. Saya cuba ringkaskan lah nota saya ni. Nanti saya akan masukkan lepas habis